A'udzubillah samina alim minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullihi walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun. Asyhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwata illa billah. Wala haula wala quwata illa billah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Summa amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar syukur, kerana dengan mensyukuri nikmat Allah walaupun baik, walaupun dalam keadaan musibah, itu tanda kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar dan syukur itu adalah dua benda yang membolehkan kita masuk ke dalam syurga Allah. Dalam hal keadaan apa sekalipun, COVID-19 ke, dalam keadaan kekangan hidup ke, dijarakkan ke, kita sabarlah, sebab tujuan dia untuk kita memutuskan jangkitan daripada virus tersebut. Tolong faham yang tu saja, bukan payah apa pun. Sebab apa? Sebab ulama memutuskan sesuatu hukum adalah untuk kemaslahatan. Kerja ulama adalah untuk memastikan kemaslahatan, kebaikan pada ummah. Tidak ada ulama yang akan memberi satu kemudaratan kepada ummah. Mesti ada sebab, telah diperbincangkan. Nak duduk rapat, silalah, tak ada apa pun. Tapi adalah lebih baik direnggangkan sebab ada sebab. Muslimin yang dirahmati Allah. Awak duduk di luar boleh? Boleh, tak ada apa. Dia SOP, bukan SUP. Kalau SUP, hirup je. Sup. Ikut belah tuan-tuan, mungkin ada sebab. Kalau, tuan-tuan kena faham dalam bab ni, dalam hadis Nabi SAW, sekiranya kita memberi tahu, kita menghukumkan satu benda dan kita tu betul, kita dapat 3 pahala. Sekiranya kita menghukumkan satu dengan berdalil, kita salah, kita tetap dapat pahala. Dia kira 1 pahala. Sebab apa? Tujuan kita nak maslahah, nak bagi elok. Orang kata tak ada kelebihan kalau dijarang-jarangkan kedudukan. Dah ada kemaslahatan walau sikit pun. Ada juga, ada pahala, tak ada masalah. Faham tak? Okey, nanti insya-Allah duduk bagi rapat. Tak rapat juga pun, selama dia bukan rapat pun. Yang betul kata rapat macam mana? Rapat bau dengan rapat kaki. Duduk renggang situ lah. Tunggu 15 bulan. 15 bulan sekolah buka. 1 bulan. Tengok bila bagi rapat ni, nak rapat sungguh ke tak? Tak juga. Banyak dia petikai macam kita tu reti. Selama ni pun tak rapat situ lah. Muslimin yang dirahmati Allah, biarlah ulama yang bercakap, bukan kita yang tak reti. Ini yang pandai bercakap. Muslimin yang dirahmati Allah, kita mengaji kerana kita nak mencari keyakinan diri kita untuk menuju kepada redha Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah Ta'ala redha dengan ketentuan, sebab kita mencari keyakinan ketika menuntut ilmu. Kita yakin ketika kita salat, kita yakin ketika kita ibadah dengan ilmu, bukan pak turut buat tanpa ilmu, taklid buta.
Tak, kerana kita mengaji maka itulah pahala yang sebesar-besar pahala. Hidup kita adalah untuk kematian kita hari esok. Itu sebab kita mengaji. Kalau dah ada ilmu pun, mai duduk dalam majlis ilmu, sebab digandakan duduk kita daripada maghrib sampai isyak. Didoakan oleh para malaikat, ya Allah, rahmatilah dia, ya Allah, ya Allah, ampunilah dosa dia, ya Allah. Sampai bila? Sampai saat lagi kita sembahyang isyak. Bila lagi nak cari peluang? Umur dah kuih ujung-ujung. Di sinilah, duduklah. Tidur pun boleh. Saya kira dia tidur sungguh. Dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sambung balik dalam masalah kita. Saya apa lupa bila. 206 kah? Masalah. Bukan muka surat, kita tak sama. 212. Tak apa. 212. Aywa. Bab yang telah datang ia pada hadis membetulkan saf. Betul? Ini dia. Silap buka dah tadi sebab dia ada tanda had lain, takut tempat lain saya tanda juga. Cara nak betul saf dan cara nak bangkit, bila nak bangkit masuk saf, macam mana Bilal nak perlu qamat dan sebagainya. Ini semua ada kriteria yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW. Baik, kita masuk dalam perbincangan kita. Wa qala musannif rahimahullahu ta'ala anhu, kata pengarang kitab ini Syekh Idris Al-Marbawi yang diambil daripada kitab Mukhtasar Sahih At-Tirmizi. Syarah dalam bahasa Arab nama dia Tuhfatul Ahwazi, syarah untuk kitab Mukhtasar. Syarah dalam bahasa Melayu nama dia kitab Bahrul Madhi. Ni kitab yang ada depan tuan-tuan ni, nama dia Bahrul Madhi. Kitab ni kitab hadis yang kalau boleh bagi ada dalam tiap-tiap rumah untuk sebagai rujukan. Sebab komplit daripada mula Nabi celek mata sampailah Nabi tutup mata, yakni meninggal dunia, wafat. Muslimin yang dirahmati Allah, kita masuk. Moga-moga Allah mengampuni dosa syekh ini, moga-moga Allah mengampuni dosa kedua ibu bapanya, moga-moga Allah mengampuni dosa guru-gurunya, moga-moga Allah mengampuni dosa muslimin muslimat umumnya. Amin ya rabbal alamin. Yantafa'u bihi ila darain, moga-moga dimanfaatkan ilmu ini hinggalah hari akhirat. Bab yang telah datang ia pada hadis membetulkan saf. Apa itu saf? Barisan dan birai. Berdiri sembahyang. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, bermula membetulkan saf, yakni jangan memberi bengkang dan bengkok. Bagi betul. Kalau kita ada line ni tuan-tuan, bagi tumit kita sama dengan kawan. Tumit kita tu, hak ujung tu, bagi sama dengan kawan. Ataupun bagi betul buku lali kita bertemu buku lali, bagi sama. Jangan duduk macam tu. Lari sikit je, sekejap lagi lari dah. Kalau Arab, saya masuk kepada ini pendapat Wahabiyah lah, Wahabi. Mereka bukan pakai tumit, mereka pakai ujung jari. Pernah jumpa tak? Line soft pakai ujung jari. Okey, kita nak tengok lah yang kata jadi melawak kata. Pakai ujung jari. Ada hak kaki seh 4. Ada hak kaki seh 6. Kita pakai hak seh 4 kecil sikit lah nah. Bukan seh 40. Ada hak kita pakai hak besar sikit, seh 38. 38 besar mana? Seh 42. Seh 45 pakai ujung jari. Agak-agak hak seh 45 sekali lagi dia duduk tang mana? Tidak, dia terlebih ke belakang. Dah, salah. Kena pakai tumit atas soft. Waktu nak bangkit soft tu, kita dah masuk soft, diri tengok kiri kanan. Sama tak dengan soft orang belah ni? Pandukan daripada belah sana. Kalau belah sana betul, dia ikut kon tu, dia ikut kon ni, dia ikut kon ni, dia ikut kon ni, sampailah akan betul. Tengok dulu. Sebab ni kita nak bicara bab ni. Tumit kita tu bagi sama dengan tumit kawan. Sebab tumit saiz kaki besar mana pun dia akan sama. Tapi kalau hujung jari saat lagi kena mai hak saiz besar kaki,
Dia punya duk ada kaki McDonald kaki apa tu McDonald besar punya panjang. Kalau orang hak kaki macam tu agak-agak dia nak berdiri duduk tahu tak, dia akan lepas ke belakang, kaki dia panjang. Okey nah, pakai belakang kaki, bukan ujung kaki. Muslimin yang dirahmati Allah. Okey, tidak dia akan jadi bengkok-bengkok, akan dia itu amatlah disuruh oleh syarak Islam. Kita suruh, itu undang-undang hidup. Syarak ni undang-undang. Akan dia supaya mencapai sekalian kelebihan oleh orang-orang yang berdiri sembahyang dan tiada jadikan Allah Ta'ala berselisihan hati. Salah satu kita jadi selisih hati, tak mau nak kasih sayang, bermula daripada saf sembahyang. Pasal apa dia tak mau nak rapat dengan kita? Dia bau wangi, dia baju dia baju mahal, nak duk rapat dengan hak baju kusam, busuk, maksudnya hati takkan betul. Bila kita mai sembahyang, tak ada kasta, tak ada darjat, sama di sisi Allah. Kau ni pakai gajah duduk, dia pakai hak yang kotak surat tu. Kain peti surat tu bagi pakai mayat, mandi mayat ya tuan-tuan. Maksudnya lekeh sungguh lah dia. Sampai retak 1000 kain dia tu. Tak mau duduk rapat, takkan satu hati. Pasal apa? Ni kita bincang bab khariyah, kita bincang bab ahli jemaah kita. Pasal apa tak boleh nak satu hati? Tengok saf dah. Ni Nabi kata. Tengok saf dia pun. Kalau dia boleh duduk rapat, dia sayang menyayangi, dia rapat. Rapat bau, rapat kaki. Faham tu? Faham tak? Ini tasawuf sikit. Muslimin yang dirahmati Allah. Pasal apa dia boleh nak kena duduk jarang-jarang, dia tak mau. Tambah-tambah lah duduk macam ni pula lagi lah. Tak tahulah tuan-tuan, tunggu-tunggulah bagi habis musibah ini tuan-tuan. Esok bila kembali kepada asal, kita duduklah rapat-rapat tuan-tuan. Moga-moga Allah pandang kita dengan pandang rahmat kasih sayang. Sebab apa? Kiri kanan kita. Kalau tak rapat pun tarik, mai duduk rapat sikit. Mai duduk rapat. Faham? Muslimin yang dirahmati Allah. Terus berselisihan hati di dalam perut seseorang ke atas seorang daripada bermusuh-musuh dan berbenci-bencian. Pasal kisah mayang ya punca dia. Tambah-tambah hak tak meh mayang langsung. Dia mula semua tu. Hang nak orang sayang kat hang, mai mayang jemaah. Esok kot tak ada orang nak usul hang pergi kubur kot. Mai mayang jemaah. Tak apalah, mula-mula paksa bila alah, hak orang kata niat kerana biar pilah, lama-lama bila dia mai duduk, lama-lama dia tengok muka, waktu salam senyum, kita pun tolonglah jadi AJK masjid, kita jadi ahli masjid, senyum, lama-lama dia pun seronok lamai ni dak. Sat lagi hilang dah tabung. Lu habis kata macam tu hilang. Kawan tu punca penagih balik kepada menagih pasal apa? Punca banduan jadi balik perangai lama pasal apa tuan-tuan? Pi tanya geng koreksional. Saya terlibat dengan koreksional. Pasal apa? Masyarakat menghukum mereka sedangkan mereka tak buat apa. Punca dah. Lah ni aku buat hukum. Nak kata apa? Wah. Bila masuk dalam saf, kita akan timbul rasa kasih sayang. Duduk dalam saf sama-sama. Kata kita nak buat gotong royong, dia pun mai. Lama-lama jadi sayang kat dia. Muslimin yang dirahmati Allah. Dan berlain-lain kehendak dan masing-masing amalan. Bila orang suka duduk tak mau nak rapat ni, tak mau nak betul saf ni, maksudnya ni ada masalah. Dia kira dia main tak betul dah. Dia terus Allah Akbar. Awal kali tuan-tuan kalau nak bangun diri ni, tengok saf kita dulu. Hak tadi dengan Allah, ni hak mula ni dengan makhluk. Jangan masuk-masuk terus Allahu Akbar. Betul lah nak semayang, tapi jemaah, semayang berjemaah ni dengan makhluk. Dan sat lagi pula tashwish pula. Tu pun dengan makhluk juga. Apa dia tashwish? Dia masuk duduk saf elok dah. Dia pula dah
Hak kawan sebelah nama dia tashwish. Jaga juga. Kalau di rumah kita nak buat macam tu pun makruh tu sebenarnya. Kalau berbisik-bisik ni saat dengar, saat tak dengar, baca bagilah bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Dah. Alhamdulillah. Macam berbisik, makruh hukum dia. Kat telinga sendiri je pun, pasal apa api dengar sampai tu imam soh 4 belakang. Duduk je. Pasal yang tu nama dia syok sendiri. Dia kira dia ada. Dia duk kira dia ada. Dia duk cari khusyuk dia ya. Orang lain tak khusyuk kerana dia. Jaga tuan-tuan. Kita sembahyang ni, sembahyang berjemaah ni, maksudnya kita sembahyang dengan orang. Sembahyang berjemaah ni dapat pahala darjat dia 27. Maka nak dapat 27 tadi kena jaga hak masing-masing. Dan tu imam pula hak makmum pun kena jaga. Jangan duk kira nak baca malam ni aku baca Yasin lah. No, rakaat pertama baca Yasin. Kaki tak lah. Pak Long hak gaut ni suruh tak main dah. Jangan duk seronok sangat. Hak nak baca lama tu seorang-seorang jadi imam, duk mayang seorang-seorang di rumah tu tak apa. Ni sampai bagi-bagi salam sama-sama dengan bangkit azan isyak. Punya dia balun baca Allah surah Kahfi. Allah. Nah, jangan duk seronok terlebih sangat. Seronok apa? Dia rasa tak apalah lagi. Dah kena tengok dulu orang belakang kita tu siapa, pengikut kita, takut tak boleh ikut. Bukan nak latih bagi hati jadi elok. Jadi kawan duk sakit. Alah keluar hati haram tu. No, keluar haram bidah. Jangan sampai orang maki hamun kat kita dalam hati. Okey. Ini ada dalam syariat. Muslimin yang dirahmati Allah. Bermusuh-musuh dan berbenci-bencian, punca dia soft tak betul dan berlain-lainan kehendak dan masing-masing amalan. Sebab itulah Nabi bila nak sembahyang Nabi suruh Saidina Umar cek. Sebab apa suruh cek sangat-sangat? Sampai Saidina Umar berkeluar pedang, letak macam tu dia berjalan. Siapa tak betul aku tujuh. Betul ke semua? Takkan masjid nak dah buat macam tu ko, bawa pedang mai seorang. Tak betul rojoh belakang. Pasal apa? Pasal nak bagi satu hati dalam perjuangan tu. Muslimin yang dirahmati Allah. Maka kenyataan yang kita terangkan itu ialah daripada umpama hadis yang akan dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi. Ni hadis dia nak mai. Hadis yang berbunyi An-Nu'man bin Bashir qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusawwi sufufana. Diriwayatkan seorang sahabat Nabi nama dia Nu'man bin Bashir. Katanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyama ia akan segala saf kami, sahabat ni dalam saf, yakni yang terkebelakang ditariknya ke hadapan. Siapa terlepas belakang sikit ditarik. Dan yang terlepas ke hadapan ditolaknya ke belakang. Nak bagi sama juga. Dan disamakannya, patutnya kan, disamankannya dalam Jawi. Saman siapa pula dah. Disamakannya mim nun, bahu kami disamakannya bahu kami seorang yang di sebelah kanan dan sebelah kiri. Tengok bau akan sama dengan buku lali tumit. Kalau tak mau tunduk pun masa saf, Allahu Akbar, bangkit waktu bila? Khilaf. Kalau nak pahala lebih, tengok tu imam bangkit. Dan Tok Bilal pula, bila dia perlu qomat, Tok Bilal kena tengok tu imam tu. Ataupun nampak tu imam bangkit, dia qomat. Jangan pandai-pandai qomat. Sebab izin untuk sembahyang adalah daripada imam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bilal tidak akan khomat lagi mana dia tak dengar pintu rumah Rasulullah terbuka. Bilal tidak akan khomat selagi mana dia tak dengar tapak kaki Rasulullah berjalan mai. Lewat. Dengar Rasulullah habis sembahyang,
qabliyah. Tengok-tengok Nabi buka pintu. Kan pintu rumah Nabi sebelah Raudhah saja kan. Buka-buka nampak pintu terbuka. Bilal pun bangkit. Sahabat nampak Bilal bangkit, semua pakat masuk saf dah. Kita lagi tak angkat takbiratul ihram tu imam, haram tak bangkit. Dak tu tempat lain tu di Nigeria mana tu. Muslimin dirahmati Allah. Sebab apa? Sebab nak duduk saf pertama tu. Yang tu yang hampir berebut nak bertumbuk apa nak duduk saf pertama. Kita bincang dah hari tu. Yang dapat saf pertama macam mana ganjaran? 3 kali doa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ampuni dosa dia, ya Allah. Ya Allah, ampuni. 3 kali dapat doa keampunan daripada Rasulullah. Siapa yang duduk saf kedua, sekali ya doa. Siapa duduk ketiga, tak dapat apa. Tu yang bangkit tu Ada ulama kata masa qad qamatis salah tu qad qamatis salah. Masa Bilal kata macam tu, duk tunggu macam tu orang penuh dah. Kalau di satu negeri lah. Kita tak apa lagi, dan lagi. Sampai habis macam doa pun dan lagi masuk saf pertama. Tak apalah, faham lah. Muslimin ini rahmati Allah. Okey. Waktu bila yang perlu bangkit masuk, ada kata tang qad qamatis salah, ada kata tang tengok ya Tok Bilal bangkit, kita bangkit terus duduk saf. Tengok Arab macam mana. Hak tentu dia bagus. Tapi dia duduk belakang tu imam bagus punya. Hang Arab jadi apa-apa lagi jenuh lagi. Dak pasal depa faham macam tu. Jadi kita tak boleh kata pula kat depa. Kita pula hak jenis lagi tak angkat takbiratul ihram, tambah-tambah dulu tarawih kan. Lagi tu imam tak baca alham, tak pun tak lagi tak amin, tak bangkit. Kan? Ngaku jelah. Muslimin dirahmati Allah. Sama ya. Yang tu jauh dah. Siapa yang akan dapat keampunan, siapa yang akan mendapat keredaan Allah? Orang yang sempat bersama imam ketika takbiratul ula. Mai jemaah cantik dah, tapi tak dapat takbiratul ula. Sama takbir dengan tu imam. Siapa yang sama takbir dengan tu imam selama 40 hari, 5 waktu satu hari dengan tu imam, iman dia akan tetap sampai kiamat. Iman dia. Nak cari hak tu ni dok kerukrah astagfirullah astagfirullah. Tu imam waladdallin lah, dia dok astagfirullah la ilaha illallah. Hai duk sah depan duk belakang tu imam. Jangan duk buat dah tabiat. Sebenarnya tabiat tu boleh berubah. Boleh diubah dengan ilmu. Ubah. Allahu akbar tu imam, kita pun Allahu akbar. Tu duduk ni dah. Kan? Muslimin yang dirahmati Allah. Sebab nak dapat takbiratul ula. Terus okey tak? Ditolaknya ke belakang kalau ke depan. Kalau ke depan ditariknya ke belakang. Itulah lah. Demikianlah saf-saf kami betul dan lurus sebagai kayu anak panah. Macam kayu anak panah. Maka sebab diluruskan dan dibetulkan oleh Nabi. Itu sebab tu imam kena ni kak. Sebelum nak angkat takbir, tengok dulu betul tak betul. Jangan tolak-tolak naik Allah akbar, Allah sampai tak dan nah. Tengok dulu saf kita macam mana baru angkat takbiratul ihram. Baik. Pada meluruskan kerana beberapa hikmat seperti yang tersebut di dalam masalah 213 yang akan datang. Apa dah hikmah? 213 masalah saf dan hikmah dituntutkan lurusnya saf. Ya saudaraku muslimin muslimat yang dirahmati Allah dalam masjid ni, mai pakat-pakat kita buat, adalah sebab dituntutkan lurus dan betul saf sembahyang itu ialah supaya tiada Tuhan perselisihkan akan hati orang-orang yang sembahyang. Tu duduk tu. Jangan bagi selisih hati kita, suuzon kat kuan tu, suuzon kat ni, benci kuan tu, benci kuan ni. Bila pakat betul semua, hati semua sama. Nah, tuan-tuan. Dok pasal apa tak boleh masjid kita? Masjid bukan tak ada. Kadang-kadang hak turun mai lampu saja sampai 700,000 lampu saja. Lampu tiang lagi. Tempat ambil wuduk tu tak payah pakai kepala dah, buka suara ayak turun. Tapi jemaah 3 orang. Tak, saya kata di Songkla bukan sini. Masjid jika punya cantik tapi tak ada imarah langsung. Pasal apa? Hati. Kalau semua pakai hati elok, insya-Allah
Mula-mula tu ramai, lepas tu kehilang. Ni saya dapat berita je daripada dulu. Mula masjid tu ramai orang, penuh. Lepas tu kehilang. Pasal apa? Pasal tu hati. Lalah tinggal 3 jemaah. Kita tak mau jadi macam tu lah. Masjid yang tak ada imarah. Maka mailah golongan-golongan yang nak mengimarahkan golongan jemaah-jemaah tabligh. Tu pun tak boleh mai juga. Tak tahu nak buat macam mana. Waktu orang tak bagi mai, dia gaduh nak mai. Oh, baru ni kan. Orang tak bagi mai, dia gaduh nak mai. Apa ni, masjid tutup lah, apalah ni, semua ni nak tampil murka Allah. Pandai sembang. Buka, keharam tak mai pula dah. Sembang pandai. Payah juga. Muslimin ini rahmati Allah. Pasal apa yang suruh lurus saf? Pasal apa tuan-tuan? Hati tu. Nak tahu kalau orang hak mengaji lah, ulama-ulama, tapi jangan hukum orang. Kita pergi tengok pasal apa lah duk berkelahi dalam kampung ni. Kita pergi mayang jemaah dengan dia. Tengok tang saf tu kita tahulah. Muslimin yang dirahmati. Tapi jangan hukum orang. Tang tu lah kita tahu dah. Lepas tu kalau tu imam mai tanya ulama yang mai tu, pasal apa ni kami ni tak boleh satu hati. Ulama tu akan kata apa pertama kali? Saf sembahyang. Ya, tuan-tuan. Tu sebab masa PKP hari tu kita disuruh sembahyang jemaah di rumah dengan anak-anak. Anak-anak nak sembahyang dengan kita tak? Tak. Kalau anak-anak sembahyang macam mana cara duduk mereka? Ada tak kita perhati? Kalau mereka duduk culang-caling macam tu, mereka mesti berkelahi. Tapi kalau duduk, abang jaga tarik adik, dia tarik adik, mai duduk tang ni, duduk bagi betul. Yang tu kasih sayang. Ni dak. Rokok gelap. Cucuk sana, cucuk sini. Tak betul lah ni budak-budak dah. Tapi kalau si abang tu pandai kontrol, ayah jadi imam, abang jadi tok bilai, saya lagi dia kontrol adik dia, saya sayang. Itu kita tengok baru tu PKP baru ni 3 bulan yang lalu. Mayang tarawih, anak jadi bilai, sallallahu alaihi, bergegak rumah-rumah. Pak hak tak pernah jadi tu imam pun jadi tu imam. Rakaat pertama khulia, rakaat kedua khulullah, rakaat pertama khulia, tu lupa pula khulullah duk tang pertama. Tak apa lah, janji buat 20. Ulang hak tu saja pun tak apa lah. Pasal dah bagi salam. Lainlah kalau tak bagi salam. Kalau tuan-tuan buat 20 rakaat tak bagi salam, yang tu kena susun elok sungguh lah. Kalau perdu naik ke atas jadi makruh sungguh. Tapi kalau dah bagi salam, rakaat pertama khulia, rakaat kedua khulullah, assalamualaikum warahmatullahi, fadlun minallahi wa ni'mah. Anak tu pun mak haduk di dapak, sallallahu alaihi, habis bergegak. Nampak hari tu baru ni Muslim mai tarik adik dia, mai duduk dengan dia, mai kasih sayang dalam rumah tangga. Macam tu juga haduk di sini pun, dalam masjid apa semua, kalau sayang ke dia, tarik mai duduk bagi sama. Kita pula dah mula berdiri tu tengok bahu kanan kawan, bahu kiri. Hak kawan duduk tang ni pula tengok bahu kau ni, pandu hak daripada mula sana. Kalau hak yang mula daripada tengah, orang tengah hak ikut imam tadi, pandu daripada dia. Kita hak duduk sebelah kanan, bahu kiri kita bagi sama dengan dia. Orang hak duduk sebelah kiri, hak tengah pandu tadi, bagi sama. Lama-lama sama. Okey, muslimin dan dirahmati Allah. Hikmah pertama tu, supaya tiada perselisihan. Allah tak selisihkan hati kita. Akan hati orang yang sembahyang itu setengah dengan setengah yang lain, ba'duhum ba'duh. Sebagaimana kata Imam At-Tirmizi sambung daripada hadis tadi, faqaraja qauman fara'a rajulan kharijan sadruhu an qaumi. Maka keluar Nabi pada satu hari kerana sembahyang berjemaah. Nabi keluar nak sembahyang dengan sahabat satu hari. Ia pun berdiri hendak sembahyang. Hampir ia mau mengangkat takbiratul ihram. Dalam hadis ni cerita, maka nampak ia akan seorang laki-laki badui yang bersama-sama saf itu, duduk sama dalam saf sembahyang dengan Nabi dengan sahabat. Keluar dadanya, yakni terdiri keluar, lepas ke hadapan sikit. Nabi nampak nak angkat takbiratul ihram, Nabi sebelum Nabi nampak terkeluar seorang. Okey, ke hadapan sedikit dan daripada saf kaum itu. Maka apabila melihat Nabi SAW
akan halnya demikian, lalu bersabdalah Nabi, faqala la tusawwuna wunna sufufakum aw la yukhalifanna Allah baina wujuhakum. Maka sabda Nabi SAW, wahai hamba Allah, demi kamu samakan dan luruskan saf-saf kamu, atau memperselisihkan oleh Allah Ta'ala antara muka kamu. Allah akan selisihkan sikap kita dengan orang lain. Tak pernah setuju dengan orang. Kerana apa? Kerana tak mau masuk saf yang lurus. Duk heran pasal apa? Kerah kepala angkat ni, palung ni. Dan kita pula duk sedar diri, pasal apa aku ni sekarang kuanu tak kena dengan kuani tak kena, yang jom tak kena apa-apa. Oh, aku rupanya aku tak mau nak masuk saf dalam sembahyang. Tu hikmah mayang saf. Sembahyang dan saf. Kita nampak macam remeh, tapi sebenarnya tu punca selisih faham dalam masyarakat. Muslimin yang dirahmati Allah. Kata Imam Nawawi, bermula makna kalam Nabi memperselisihkan Allah antara muka kamu. Maksudnya perselisih muka tadi, siapa yang lari pada saf tadi, dia akan selisih muka, sebut dalam hadis. Ialah, kata Imam Nawawi, disapunya dan dihapuskannya dan diubahnya rupa kamu. Allah akan ubah rupa kita. Kerana ada Nabi SAW bersabda, ya ja'alallahu ta'ala suratihi suratul himar. Pernah dengar tak dekat nak mati muka jadi keldai? Pernah dengar tak orang cerita? Pernah. Betullah orang suka tak masuk saf. Allah ubah muka dia bagi jadi muka keldai. Ada banyak peristiwa ni cerita jadi. Tapi orang hak yang tolong urus, kadang-kadang ada ulama kata bukan rupa, perangai dia. Ada kata bukan perangai, rupa dia. Rupa macam mana? Suara waktu dia nak mati tu, jadi keldai. Ada ni cerita, kata guru kami Syekh Nuruddin Al-Banjari, dicerita dalam kitab Al-Masakh, kitab dia. Saya mengaji kat dia di Masjid Rafi'ah di Taman Uda. Kitab Al-Masakh nipis ya. Dia kata ada satu syekh nak tamat pengajian anak-anak murid. Anak murid dia semua hebat-hebat dah, tapi dia tak pernah mengajak berdepan. Dia tak pernah mengajak macam ni. Dia mengajak pakai terai. Dia duduk dalam kelambu mengajak kitab. Sampai last sekali habis khatam, anak murid ni nak balik, tapi hak seorang tu teringin nak tengok rupa tok guru dia. Ni cerita guru kami, teringin nak tengok sangat-sangat rupa guru dia. Dia kata tak payahlah, pilah balik. Pi balik mengajak orang kampung hang. Tak mau nak tengok kat rupa tok guru. Setelah bertahun-tahun, kata 8 tahun kot anak murid ni main mengaji kitab kat dia. Dia kata nak tengok juga. Kata tak payahlah. Dia kata dia nak tengok juga. Ni anak murid kesayangan dia ni, tak pernah berjumpa, main dengar suara lah. Lalah, dia kata tak apalah. Dia kata engkau buka terai tu. Dia buka terai, dia nampak manusia bermuka keldai. Terkejut. Pasal apa jadi macam ni ya Syekh? Pasal apa jadi macam ni? Lepas tu dia pun kata, sebab aku terlintah di hati mempetikai hadis. Hadis apa? Hadis kan, bukan hadis ni, hadis yang siapa yang panggung dulu daripada imam ketika rokok naik i'tidal. Kan ada hadis sahih nah. Siapa yang panggung dulu kepala, sami Allahu liman hamidah, dia terpacak dah, tu imam tak sampai lagi, jaga. Nah, Allah ubah muka jadi himar. Sah solat, tapi perangai tu perangai lulak nama dia. Tak boleh, dia terburu-buru. Tu imam baru sami Allah, dia pacak dah. Syekh ni kata dia hanya timbul je, takkan kot dia jadi. Muslimin yang dirahmati Allah. Udah banyak cerita bab masakh ni. Masakh ni berubah berupa bentuk. Hak yang tak sembahyang jadi babi. Pernah dengar tak? Cerita seorang pemuda yang bagi mandi 2 ekor babi. Pernah dengar cerita ni? Ya, awak saya suka cerita ke orang tu. Ambil lah, tak apalah, kot-kot lah. Wal'ayazubillah, jangan tak mau lah jadi macam tu. Sampai ditanya oleh Nabi, awak ni hendak bagi mandi babi ni, ambil babi bagi mandi. Dia kata, inilah ibu bapaku. Sebab apa jadi macam ni? Sebab dia tak sembahyang, Allah ubah terus jadi babi.
Ayazubillah. Nah, tuan-tuan, dulu, zaman dulu, on the spot, mau terlintas ya, mau duduk petikai ya, lala tu jadi. Kunu khiradatan khasiin, sebut dalam Quran. Pasal apa? Tolak hukum Allah ya. Kunu, Allah kata, jadilah kamu khiradatan, monyet kera yang terkinja-kinja. Terus jadi monyet. Yang kata jadi dog pun ada. Tahu dog? Dia buat pasal apa? Bantah. Kita hari ni tak nampak berubah rupa bentuk perangai. Hak duk makan tak reti berhenti sampai dah. Jawab ni hari. Sampai puasa tak mau apa mau tu raja makan dia macam siapa? Halal haram dia belasah. Dia macam siapa? Balik bahaya. Dia tak kira apa dah, dia belasah ikut dah. Walaupun muka tak berubah pun, duk handsome situ, sadar situ. Ada kata dia berubah rupa, ada dia kata berubah perangai. Ni tu Nabi kata Imam Nawawi, siapa yang suka duduk macam tu, dia akan selisih muka. Ulama yang pakar hadis ni, Imam Nawawi ni, dia adalah syarah dalam syarah Muslim. Dia kata selisih di sini apa dia? Diubahnya rupanya menjadi himar, suratil himar. Himar tu maksud dia keldai. Nak ke tuan-tuan? Teriak anak cucu tengok Tok Wan berubah jadi keldai. Ada kata bukan di dunia, esok waktu hari kebangkitan, bangkit, pegang-pegang rupa sendiri, no, kepala keldai. Dulu bantah. Wala'iyazbillah, berubahlah pelan-pelan tuan-tuan. Sebelum nak mayang, diri tengok bau kawan. Nah, okey, terus. Muslimin yang dirahmati Allah. Pada kesejuk Menjadikanlah Allah Ta'ala akan rupanya sebagai rupa kaldai. Dan kata khila, ada kata satu pendapat diubahkan sifatnya. Ini dalam kitab. Ada kata bukan ubah rupa, ubah sifat. Dan bermula yang zahirnya, wallahu alam. Yang mana hak betul ini ustaz? Ubah rupa ke ubah sifat? Wallahu alam. Tuan-tuan tahu apa sikap keldai? Yang sebab kita tak boleh makan daging dia. Dia halal, dia boleh disentuh, tapi haram memakan himar. Semua sepakat pat-pat mazhab. Pasal apa? Tak boleh makan himar. Dalam kitab lama kan katakan, maka haramlah memakan keladi. Bukan keladi, keldai. Kat Lam Dahlia dia kata keladi. Orang tua ni pun mengaji. Allah, aku makan banyak mandah dah keladi. Bukan keladi, keldai. Jadi Tok Guru pun baca kat Lam Dahlia. Keldai, bukan keladi. Kan? Kitab lama dia semua ringkas. Maka turunlah malaikat itu ke bom. Bawa bom. Bumi. Okey, tak apa. Yang itulah yang kata, maka haramlah memakan keldai. Pasal apa yang diharamkan makan keldai? Siapa tahu? Itu orang tak mau jadi sifat keldai. Sebab dia malam-malam, bila dia tak tahu nak buat apa, dia berdiri dalam gelap, kelipok. Dia makan balik najis dia yang dia berak tadi. Ngap. Tu sifat keldai. Dia babi macam hak cerita tadi lah. Tubuh pun tak boleh sentuh, ayak liok dia pun haram, semua najis mukhalazah. Tapi keldai dia bukan mukhalazah, boleh sentuh, boleh guna, tapi daging dia pasal apa haram? Sebab dia recycler balik najis dia. Teriak tengah-tengah malam, kata ulama, hi ho. Pasal apa? Sedih orang tak makan dia. Pasal apa? Dah buat kelaku makan balik apa-apa. So siapa yang bersifat keldai ni macam tu, halal haram belasah. Lebih kurang ke? Sampai tak tahu halal haram, takkan tak tahu kot. So siapa hak duk buat kelaku-kelaku, sifat dia sama dengan sifat. Kalau tak mau jadi macam tu, jaga elok-elok saf. Kalau tak mau jadi macam tu, jaga. Bagi tu Imam Sami Allahu liman hamidah, bunyi hamidah ya, baru panggung. Teringat kat bini pula nama Midah. Sami Allah. Bagi hak yang hujung tu imam bunyi, baru kita panggung. Nah, Muslimin yang dirahmati Allah. Orang tanya saya, saf ke tak?
Sah, solat sah walaupun terlebih dahulu pada imam. Tapi itulah seburuk-buruk solat. Muslimin yang dirahmati Allah. Dan bermula yang zahirnya Allahu a'lam, dijatuhkan antara kamu bermusuh-musuhan pula. Siapa yang saf tak sama ni, dia akan main bermusuh-musuhan, main hati tak puas hati lah, punca dia saf. Dan berbenci-bencian dan berselisih-selisihan di dalam hati, tiada mau bersetentangan apa-apa sesuatu bicara. Betul pun dia tak mau, tambah tak betul pun tak mau. Tu yang duk ajak main mesyuarat nak pilih tu imam, nak tunggu 40 jenuh. Tu yang nak ajak pun tak boleh. Aku kan boleh dengan dia tu. Aku tu dalam ahli masjid tu. Pasal apa? Bermula daripada saf sembahyang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa dia kata tadi? Bermusuh-musuhan dan benci-bencian dan selisihan di dalam hati, tiada mau bersendetangan apa-apa sesuatu bicara, kerana berselisihan pada segala saf. Itulah menunjukkan berselisihan pada zahir sekalian kamu, dan berselisihan zahir itu sebab bagi berselisihan batinnya. Duduk tak betul, ada masalah hati. Bila masalah hati, itulah masalah tubuh badan. Bila masalah tubuh badan, itulah masalah hati. Orang kata tak apa mulut dia jahat, hati dia baik. Muhung. Dia mulut jahat, hati dia baik. Walaupun dia duk pukul saya, bini dia kata, walaupun dia duk pukul saya, tapi dia baik. Muhung. Ada masalah zahir, batin mesti ada masalah. Ada masalah batin, zahir mesti akan ada masalah. Macam mana dalam, macam itulah luarnya. Macam mana luar, macam itulah dalam dia. Dia kata tak apa, dia mulut jahat, hati dia baik. Muhung. Dia kata tu main daripada sini. Kalau tidak dia tak kata kat kita. Tapi kalau ibu kata lain. Ni kawan hak dalam sah ni, dalam kampung ni lain. Dia main daripada sini naknya. Ni hang ni kata daripada hati ni. Dok. Dan nak kena berhenti. Nak ikut SOP tak? Depa buat rakaman pula dah kena ikut. Tak ada, tak apa. Muslimin dirahmati Allah. Baik, habis nak. Kata Abu Isa, dan pada bab ini ada riwayat daripada Jabir bin Samurah, Barra, Jabir bin Abdullah, Anas bin Malik, Abu Hurairah. Hadis ni mutawatir, ramai yang meriwayatkan. Dia ada satu lagi berlawanan dia, hadis ahad. Hadis ahad ni diriwayatkan oleh seorang saja. Saya tak maulah bincang di sini apa dia hadis ahad yang membicarakan hadis ahad ni, sebab saya lagi dia jadi hadis ahad di antaranya ialah mengatakan ibu ayah Nabi adalah akan masuk neraka. Saya nak pesan semua yang ada akidah ahli sunnah wal jamaah mengatakan ibu ayah Nabi fitrah. Kita tak kata ibu ayah Nabi masuk neraka. Hadis sahih Muslim lagi kata ibu ayah Nabi kafir dan di neraka. Hadis tu hadis ahad. Tu kena tahu martabat hadis pula. Jangan main tembak romo hadis ya. Tak. Kalau orang kata duk kata lah ni, dia saja nak tengok kita, ayah mak Nabi duduk di mana akhirat esok? Neraka. Dia kata tak. Jangan duk berkelih, jangan duk apa. Kita i'tiqad, kita kata fitrah. Apa dia fitrah? Tak sampai seruna Nabi lagi. Nabi pun tak dibangkitkan lagi. Mak ayah dia mati dulu sebelum dia sampaikan dakwah. Maka dikirakan ayah ibunya fitrah. Macam mana fitrah? Okey, saya nak kata balik kat tuan-tuan. Tuan-tuan ada tak anak-anak mati sebelum balik? Tak ada pun mengaku pilah, kawan-kawan pun ada. Ada kan? Anak dia meninggal dalam perut, meninggal umur setahun, meninggal 12 anak lelaki. Orang selalu kata apa dah? Anak syurga. Betul? Kalau ikut hukum tu balik, tu bukan anak syurga. Kalau ikut hukum asal balik, sebab ibu ayah Nabi nak neraka. Neraka. Fitrah. Apa dia fitrah? Dia tak sampai lagi mukallaf dekat dia. Tak letak taklif lagi hukum atas dia.
Apa dia taklif? Syarat taklif ada 4 tu, kata kena mengaji sebelum nak hukum orang. Apa dia taklif? Yang pertama Islam. Nak sampai Islam macam mana pun, dia pun tak kenal lagi Islam tu sampai ke tak. Rasulullah pun baru dilahirkan. Tu dipanggil orang yang waktu tu fitrah. Yang kedua, tapi pasal apa Abu Talib, Abu Jahal, Abu Lahab neraka? Dah sampai dah seru Nabi, dia pertama ikut. Tu cerita lain. Abdullah mati sebelum Rasulullah dilahirkan. Beza. Oi kederah kan? Beza. Nak pasal nak geram ke hak puak ni. Okey, pertama Islam. Bila hang kata Islam, hang wajib main mayang. Agak-agak hak tak main mayang ke Islam ke apa kot. Ada-ada kita husnuzan. Dia sibuk. Kedua, baligh. Cukup umur. Agak-agak hak tak mayang tak cukup umur kot. Ingat cerita Piramli anak bapak ah. Yang ketiga, sampai seru Nabi. Sampai lagi seru Nabi. Baca WhatsApp sampai tiap-tiap hari. Tak tahu lagi kata ada agama nama agama Islam ke? Sampai seru Nabi. Baik, kita tengok balik pada hak yang tadi. Kalau anak yang meninggal hak sebelum dia kira tak balik lagi. Kira dia fitrah. Faham? Begitu juga dengan ibu ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ni, dua orang ni tak sampai lagi seru Nabi. Sebab Nabi pun tak dibangkitkan lagi untuk menjadi seorang rasul. Yang keempat, syarat taklif, syarat mukallaf. Yang ditaklifkan. Apa dia taklif? Letak atas kepala dia, wajib kena buat. Itu dipanggil taklif. Ini orang mukallaf. Orang yang kena taklif tu dipanggil mukallaf. Syarat yang keempat ialah selamat panca inderanya. Apa dia selamat panca indera? Dia buta tapi dia dengar. Wajib lagi sembahyang. Dia dengar tapi dia buta. Dia dengar Allahu Akbar. Selalunya hak yang dengar mata ni satu lagi clear lah. Kadang-kadang sampai jadi imam pun dah. Tapi kalau pekak nampak tak pernah tolak jadi imam. Pasal dia nak baca pun tak kerti, dia tak pernah dengar kalam. Tapi kalau buta pembuta, pekak pekak, dunia dia gelap gelita dan sunyi sepi. Yang tu tak wajib atas dia. Yang tu fitrah. Faham tak lagi? Balik pada hadis fitrah pula. Jangan terus hukum. Baca apa pun, baca semua, sumulkan semua hukum hadis Nabi. Nabi kata macam tu pasal apa? Ada seorang hamba Allah, dia cerita panjang, SOP tak SOP. Ada hamba Allah ni mai tanya Rasulullah, ayahku di mana? Nabi kata di neraka. Ayah hang di neraka. Hadis sahih Muslim. Seorang sahabat masuk mai. Macam ni mai tanya, ayahku di mana ya Rasulullah sekarang? Ayahmu di neraka. Dia dengar tu terasa lah dia pun. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan saya kata macam tu, tuan-tuan marah. Ayah hang duduk dalam penjara. Ayah kamu di neraka. Nabi kata kat dia. Dia terus keluar. Nabi kata mai. Ayahmu dan ayahku di neraka. Dia nak pujuk balik. Hadis tu dia pakai. Hak tu dia berkata di neraka tu. Tapi tak boleh hukum terus. Sebab ada hadis lain pula mengatakan orang yang tak sampai seru tu fitrah. Faham tak? Hadis pertama kata siapa yang kencing berdiri tak boleh jadi saksi, tak boleh ni, segala ni semua tak boleh. Tiba-tiba ada ketika tak maaf sebut Rasulullah pun kencing berdiri. Maka kencing berdiri tadi hukum haram sungguh-sungguh ke, mutlak pada haram ke, ataupun makruh? Makruh ke? Minum berdiri. Rasulullah melarang minum berdiri. Dalam hadis Aisyah kata, kalau siapa minum berdiri muntahkan kembali. Nampak sangat kata hukum minum berdiri itu berat sangat. Tiba-tiba mai satu hadis Ibnu Abbas kata Nabi minum berdiri. Oi, pula dah. Tu kata nak hukum terus muktamad tak boleh. Macam hak tadi. Tadi kata dalam neraka. Tapi hadis ni kata fitrah. Jangan duk hukum. Itu kerja Allah Ta'ala. Nah, ngaji hadis bagi habis. Jangan ambil hak kena kat diri ya. Muslimin ni rahmatullah. Sebab kita ada kasih sayang pada Rasulullah, maka kita kasih sayanglah kepada ibu ayah Rasulullah. Kita meletakkan fitrah. Tak ada hukum kata dia adalah ahli neraka, Abdullah dengan Aminah. Muslimin yang dirahmati Allah. Setakat tu saja tuan-tuan. Nanti kita masuk 214, tolong tanda Ustaz. Ya, saya minta maaf kalau ada terkasar bahasa, terlajak bicara. Yang baiknya daripada Allah Subhanahu wa taala.
menerusuli rasul yang bersifat maksum. Segala ketelanjuran, segala keburukan yang berlaku adalah daripada kelemahan diri saya sendiri, tuan-tuan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ila siratikal mustaqim. Allahumma ja'alna minan najihin wal faizin fid dunya wal akhirah. Allahumma rzuqna mutaba'at Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.